Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa fa'al kadzalika li ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan puan-puan yang sedang bersama dengan Kubak Center dalam kapsul 15 minit Asmaul Husna. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, insya-Allah, amin. Dan saya juga menjawab salam kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Nurizita, Puan Siti Hajar, Puan Siti Mahawa, Puan Nursiah. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami di sini. InsyaAllah pada waktu ini, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi keizinan kepada kita pada hari-hari sebelumnya untuk menjalankan ataupun berkongsi, meluangkan waktu, berkongsi, bercerita tentang Asmaul Husna. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan yang sama kepada kita pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi, mendengar tentang Asmaul Husna, nama yang mulia juga. Maka ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah dengan orang-orang yang Allah Taala pilih untuk hatinya berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka bagi Allah Taala itu ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah dengan nama tersebut, atau maka berinteraksilah dengan nama tersebut, atau hayatilah nama tersebut di dalam kehidupan. Di kesempatan kita mendalami ataupun berkenalan dengan Asmaul Husna, ini juga daripada tanda bahawa Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa kepadanya ataupun berinteraksi dengannya. Maka tertunailah perintah tersebut pada diri kita ketika mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menyuruh kepada kita berdoa dengan nama tersebut atau hayatilah nama tersebut. Maka kita ni sedang mengambil perintah tersebut. Moga-moga apa yang kita lakukan ini mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambahkan rahmatnya, menarik rahmatnya buat kita, amin. Ahlan wa sahlan Puan Alfira dan semualah yang sedang menonton. InsyaAllah kita pada hari ini akan berkenalan dengan nama Allah yang kita telah sebutkan semalam, yakni Al-Mu'izzu Muzil. Al-Mu'izzu Muzil. Kita dalam siri yang ke-22, minggu yang ke-5. Berkenalan dengan nama Al-Mu'izzu Al-Muzillu. Dua nama Allah yang dibahaskan dalam satu siri, sebagaimana mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh ulama yang telah membahaskan dua nama ini dalam satu bab. Apabila diterjemahkan nama Al-Mu'izz, Al-Mu'izz itu dimaksudkan dengan dalam bahasa Melayu yang maha mengagungkan atau yang maha memuliakan, yang maha memuliakan. Al-Muzil yang maha menghinakan ataupun yang maha merendahkan, menjatuhkan. Itu Al-Mu'izz yang maha mengangkat atau mengagungkan atau memuliakan. Al-Muzil yang maha menghinakan atau yang maha menjatuhkan. Kedua nama ini dibahaskan disebutkan beriringan dan tidak dipisahkan kerana kata ulama li kamalil madhi, sebagai pujian, kesempurnaan pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pujian. Dan Allah Taala pun menggambarkan, menyebutkan dua nama ini
ataupun dua sifat ini dalam satu ayat, yakni surah Ali Imran ayat 26. Surah Ali Imran ayat 26. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dan dia engkau memuliakan sesiapa yang engkau mahu dan engkau menghinakan sesiapa yang engkau mahu. Itu maksud daripada surah Ali Imran ayat 26. Dibahaskan, disebutkan beriringan kata para ulama kerana Allah Ta'ala ingin menzahirkan qudrahnya, kekuasaannya, kemampuannya dalam memperlakukan kepada hambanya. Dia mampu mengangkat darjat ataupun memuliakan hambanya yang dia mahu, dan dia boleh jatuhkan juga hambanya yang dia mahukan. Subhanallah. Ini mutlak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Boleh disebutkan di sini cara bagaimana Allah Taala mengangkat Al-Mu'izzu. Al-Mu'izz, bagaimana Al-Mu'izz itu dalam kehidupan hamba ni, Allah Taala itu memuliakan hambanya ataupun para walinya. Dengan apa Allah Taala memuliakan seseorang? Dengan mendekatkan mereka kepada dia. Maksudnya dekat tu bukan dekat jarak, kerana Allah Taala tidak ada jasad atau jisim. Dekat itu maksudnya Allah Ta'ala naikkan maqamnya, ataupun Allah Ta'ala dekatkan hati mereka kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda orang itu sedang dimuliakan ataupun telah dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan itu bukan kerana usaha hamba tersebut, tetapi kerana kurniaan daripada Allah. Orang yang Allah Ta'ala pilih untuk berinteraksi dengan nama Al-Mu'izz, maka pada diri dia ada ingatan dia kepada Allah. Bahagia betul lah orang yang begitu. Kerana tidak ada yang lebih indah melainkan mengingati Tuhan. Kenapa? Kerana setelah Tuhan tiada yang lebih bahagia. Yang paling bahagia adalah Tuhanlah, Allah. Orang yang telah memiliki hatinya akan Allah Ta'ala, maksudnya dalam hatinya ada Allah, maka dia tak perlu yang lain. Kerana Allah tu yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha membantu, yang maha menolong, yang maha segala-galanya. Dia tak perlukan makhluk yang rendah-rendah, maksudnya tak bergantung. Kalau dia susah, ada Tuhan yang membantu dia, maka bahagia dia, tidak sempit kehidupannya. Kemudian bagaimana Al-Muzil pula dalam menzahirkan perbuatan tersebut. Bagaimana Allah Al-Muzil, Allah yang menghinakan tu, menzahirkan Al-Muzil tu. Kata ulama, Allah Ta'ala ketika menzahirkan nama Al-Muzil dalam makhluknya, azallal ashqiya fa'ab'adahum. Dia akan menjatuhkan orang-orang yang daripada kalangan orang-orang yang jauh, orang-orang kafir ataupun orang munafik ini, dengan dijauhkan dia daripada Allah. Jadi ulama kata, apabila seseorang jauh daripada Allah, jauhkan jauh jarak, maksudnya hatinya tidak berinteraksi dengan Allah, maka itu dia sedang dizahirkan oleh Allah Ta'ala nama Al-Muzil. Subhanallah, na'udzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala tidak mengenakan nama itu kepada kita kan. Allah Ta'ala tidak jauhkan kita daripada nama tersebut. Tapi apabila kita melihat Al-Muzil, kita akan dapati bahawa ada orang yang dijauhkan daripada Allah. Maksudnya dia lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ataupun dia tidak ada kesempatan untuk dekat ataupun mengingati atau melaksanakan perintah Allah. Itu maksud dia itu sedang berinteraksi dengan nama Al-Muzil. Boleh. Termasuk juga bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan nama Al-Mu'izz adalah ghafara lahum birahmatih. Allah Ta'ala memberi keampunan kepada hamba-hambanya. Maksudnya kalau ada orang yang bertaubat, maka itu tanda dia sedang diberikan oleh Allah, dia sedang berinteraksi dengan Al-Mu'izz. Al-Mu'izz. Jadi di antara sifat Al-Mu'izz ini adalah mengampunkan hamba-hambanya. Jadi daripada kehinaan, dia diangkat darjatnya dengan nama Al-Mu'izz itu. Jadi Allah Ta'ala apabila ingin memuliakan seseorang, Allah Ta'ala dekatkan mereka kepada dia, atau Allah Ta'ala ampunkan dia daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian wa hallahum dar karamatih. Allah Ta'ala muliakan mereka dan menempatkan mereka dalam tempat kemuliaan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga milik Allah Ta'ala tu dimasukkan ahli-ahli syurga tu, itu maksudnya Allah Ta'ala sedang berinteraksi kepada mereka dengan nama Al-Mu'izz. Allah Ta'ala muliakan mereka dengan
syurga. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala juga daripada nama Al-Muzil, yang maha menghina tu adalah Allah Ta'ala menghinakan musuh-musuhnya. Macam mana Allah Ta'ala menghina musuh-musuhnya? Dengan dikenakan kepada mereka maksiat wal kufr. Orang yang melakukan maksiat dan orang yang terkena kufur, maksudnya tidak beriman kepada Allah, itu sebenarnya sedang berinteraksi dengan nama Al-Muzil. Berinteraksi dengan nama Al-Muzil. Itu dari sudut makna. Dari sudut penghayatan, kata para ulama, bagaimana kita menghayati nama ini dalam kehidupan kita? Apabila kita berinteraksi dengan nama, kita tahu bahawa Allah Ta'ala Al-Mu'izz dan Al-Muzil. Allah Ta'ala yang menghina sesuatu, Allah Ta'ala yang memuliakan sesuatu. Maka kita memandang apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, itu semua daripada Allah. Itu semua daripada Allah. Apabila kita diberi kesempatan untuk beramal, maka kita tahu itu kurniaan daripada Allah. Maka janganlah kita berbangga-bangga bahawa itu adalah usaha kita. Itu adalah usaha. Itu bukan usaha kita, itu kurniaan. Allah lah yang sebenarnya yang melakukan kepada kita. Allah Ta'ala sendiri yang, kata ulama, apabila seseorang itu, Allah Ta'ala ingin muliakan dia. Muliakan maksudnya, mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi makhluk. Apabila seseorang ingin Allah Ta'ala muliakan, maka Allah Ta'ala akan letak dia di kalangan di kalangan orang yang Allah Ta'ala redai. Kita tahu dengan diri kita, kita bukan orang yang sempurna dalam beramal. Tapi kita duduk dalam kelompok ahli soleh, orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita berada dalam kelompok orang soleh, bukan bermakna kita yang memilih untuk berada di situ, tapi Allah Ta'ala yang memilih kita untuk berada di situ. Maka janganlah ketika kita berada dalam kelompok orang soleh, kita memandang orang lain dengan pandangan hina. Itu salah dalam pengamalan. Kerana ketika kita dapat melakukan ketaatan atau kita berada di kumpulan orang-orang yang soleh, itu semua kurniaan. Allah Ta'ala lah sebenarnya yang memberi kepada kita. Jadi orang yang sentiasa berinteraksi dengan nama Al-Mu'izz, sedar bahawa dia tidak mampu melakukan apa-apa, hanya melakukan dengan bantuan daripada Allah SWT. Kesedaran dia itu menyebabkan dia sentiasa menginsafi diri dia. Insaf. Dia sentiasa berada di neraca. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Saya baik kerana Allah bagi. Maka saya suka dengan kebaikan ini kerana saya dekat dengan Allah. Bukan dia suka kebaikan ini kerana dipuji orang. Oh, Masya Allah. Na'udzubillah. Muzil, Al-Muzil pula, kata ulama, bagaimana orang berinteraksi dengan nama Al-Muzil? Dengan dia menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kerana apabila seseorang jatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu bermakna Allah Ta'ala sedang menjatuhkan dia. Apabila kita contoh, kita memilih melakukan maksiat. Kita memilih, na'udzubillah. Kalaulah ada seseorang memilih, bukan kita lah seseorang, memilih untuk melakukan maksiat. Sebenarnya bukan dia yang memilih untuk melakukan maksiat tersebut. Tapi Allah Ta'ala yang meletakkan dia pada tempat tersebut. Itu tanda Allah Ta'ala menghina dia dan menjatuhkan dia daripada pandangan Allah. Maksudnya dia tidak dimuliakan oleh Allah. Maka bila seseorang, kalaulah dia sedar dia sedang melakukan maksiat, maka dia patut minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana boleh jadi ketika itu Allah Ta'ala jatuhkan dia dan tidak angkat dia semula. Maka segeralah bertaubat. Kerana di antara makna taubat itulah dimuliakan Allah. Sebab itu kata ulama, apabila kita melihat orang melakukan kesalahan, dia sedang berinteraksi dengan nama Al-Muzil. Tapi orang yang sama yang melakukan maksiat juga, boleh Allah Ta'ala muliakan dia dengan taubat. Jangan dihina seseorang yang melakukan maksiat. Yang kita hina adalah maksiatnya, perbuatan buruk tu. Tapi orangnya tak. Kita tak boleh benci orang tu. Kerana boleh jadi nanti dia akan dimuliakan oleh Allah. Dalam kita punya perjalanan pengamalan keagamaan, kalau kita menelusuri sejarah dan sirah, kita akan dapati ramai daripada kalangan orang-orang yang soleh itu daripada orang-orang yang pernah melakukan kesilapan pada sebelumnya. Kita cerita tentang sahabat kan. Sahabat tu ada sahabat yang pelbagai sejarah hitam lah dalam kehidupan. Yang mana itu kalau di pandangan kasar mata kita tu buruklah perbuatan. Ada yang minum arak, ada yang sekian-sekian lah. Tapi dimuliakan oleh Allah. Yang mana asal dia tidak baik, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah. Mati dalam iman, dia jamin syurga pula. Subhanallah.
Jadi kata ulama, apabila memandang ahli maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya. Orangnya kita tidak benci kerana boleh jadi orangnya akan jadi lebih mulia daripada kita. Dan kita pula sentiasa pula menginsafi diri kita. Kalau ada orang yang boleh Allah Ta'ala berinteraksi dengan dia dengan nama Al-Muzil, maksudnya Allah Ta'ala boleh menjatuhkan seseorang, apakah Allah Ta'ala tidak boleh menjatuhkan kita? Tentulah boleh. Jadi kita patut menginsafi diri kita. Kita patut sentiasa memfokuskan hati kita atau pandangan kita kepada Allah, bukan sibuk dengan urusan orang lain. Kita tahu kemuliaan pada bersama Allah dan kehinaan pada menjauhkan diri pada Allah ataupun jauh daripada Allah. Maka fokus pada diri kita dalam hati kita adalah fokus kepada beramal kepada Allah, kerana itu yang diinginkan oleh Allah dan itulah kemuliaan. Dan itulah tanda Allah Ta'ala sedang memuliakan kita ataupun Allah Ta'ala sedang memandang kita, diberi fokus kita. Jangan kita sibukkan dengan maksiat orang lain. Kerana orang lain yang bermaksiat, boleh jadi Allah Ta'ala akan terima taubatnya, akan buat dia bertaubat dan diterima taubatnya. Kita belum tentu. Jadi jangan sibuk dengan keburukan orang. Kita fikir keburukan kita yang kita lupa nak tengok tu. Kerana keburukan kita tu kalau kita tak baiki ataupun kita tidak insafi, takut keburukan tu sampai mati ada. Na'udzubillah. Yang mana kalau mati dalam keburukan tu kan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kalau kita sibuk dengan keburukan orang lain, kita terlupa keburukan diri kita. Orang yang Allah Ta'ala hinakan, kata ulama, orang yang Allah Ta'ala hinakan adalah orang yang Allah Ta'ala lupakan dia kepada keburukan diri dia. Na'udzubillah. Jangan kita pergi kepada ruang itu. Sentiasa kita fokus, hudur hati kita dengan keburukan diri kita agar kita perbaiki. Bukan lepas kita catat nota muhasabah saya ada keburukan-keburukan, itu kita tutup buku. Bukan. Selepas kita tahu ada keburukan diri kita, kita usaha untuk perbaiki. Apabila kita memperbaiki apa yang keburukan, kelemahan diri kita, kita tahu ketika itu ada nama Allah Al-Mu'izz dalam diri kita. Allah Ta'ala sedang muliakan saya. Muliakan saya itu bukan untuk saya cerita. Kadang-kadang orang dia tergelincir juga. Saya semalam dah qiyamul lail. Allah Ta'ala muliakan saya. Itu kegelinciran yang tak patut berlaku. Sepatutnya dia simpan rahsia hubungan dia dengan Allah. Kerana keagungan dalam hubungan dengan Allah itu pada rahsia. Para wali itu menyembunyikan apa yang mereka lakukan, sebab tu mereka ada hubungan yang mendalam. Orang bercinta mana bercerita dengan orang lain. Kalau orang bercinta dengan orang lain, cinta tu jadi basi. Jadi tak murni. Orang bercinta, hubungan kan dua-dua saja. Jadi seorang hamba yang betul-betul mempertahankan kehadiran Tuhannya dalam hatinya, fokus kepada dia dengan Tuhannya. Makhluk ini semua tempat dia menzahirkan bagaimana dia melakukan perintah Tuhannya. Apa yang berlaku kepada makhluk-makhluk lain tu bukan hal dia. Setiap makhluk tahu urusannya dengan Allah. Kelemahan-kelemahan makhluk itu, kalaupun ingin dia tegur, itu kerana hubungan dia kepada Allah. Kita menasihati orang lain kerana di situ ada pahala untuk kita. Di situ ada melaksanakan perintah Tuhan. Kita bukan menasihati orang lain kerana kita sibuk dengan kelemahan dia. Tidak. Di ruang-ruang itulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya harap jelaslah, panjang pula dia punya dia punya nasihat panjang sangat. Boleh. Jadi dalam nama bagi hamba yang hidup hatinya akan berinteraksi dengan nama Al-Mu'izzu Al-Muzillu dalam kehidupannya, sebagaimana nama 2 ataupun 4 nama sebelum ni, Al-Qabid dan Al-Basit, kemudian Al-Khafid dan Al-Rafi', hari ni Al-Muzillu dan Al-Mu'izz. Ke-6 nama ini sebenarnya nama yang hidup dalam satu acuan. Tak dipisahkan pun antara satu dengan yang lain. Siapa yang berinteraksi dengan Allah, sebenarnya dia sedang berinteraksi dengan 99 nama Allah ataupun ratusan nama Allah tu. Apabila dia menyebut tentang Allah, maka semua nama Allah tu akan ingat kembali kepada diri dia. Bukan terpisah-pisah. Boleh. Kemudian dikongsikan sikit, dan ada zikir yang diajarkan oleh ulama di sini. Barang siapa yang mengulang zikir Al-Mu'izz, 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 Allah Ta'ala akan, antara kelebihannya adalah Allah Ta'ala mempermudahkan dia untuk melakukan ketaatan. Dan Allah Ta'ala akan jaga diri dia daripada jatuh kepada maksiat. Dan siapa yang melazimi nama Al-Muzillu, Al-Muzillu, Al-Muzil, yang menjatuhkan,
antara cuma ulama kata apabila sebut muzil kena sebut nama al-mu'izz wa muzil lah. Maksudnya diapitkan kedua-dua, diiringkan. Siapa yang beramalkan al-mu'izz al-muzil, al-mu'izz al-muzil atau al-mu'izz tadi sahaja ataupun diapitkan kedua-duanya, maka Allah Taala akan beri kemudahan dalam beramal dan dijauhi daripada maksiat, insya-Allah. Apapun itu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir-zikir yang kita sebutkan, yang kita kongsikan sebelum ni adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita fokus kepada Allah, bukan sekadar fokus kepada zikir tersebut. Makin banyak kita sebut nama-nama Allah, sebenarnya membantu kita untuk ingat Allah. Tapi jangan berhenti kepada nama itu sahaja. Kerana nama itu sekadar nama. Yang pentingnya kepada Tuhannya ataupun pemilik nama tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sekadar itu perkongsian kita. InsyaAllah kita akan berkongsi esok dengan nama yang lain pula hari Jumaat. Lupa saya apa namanya. InsyaAllah lah esok kita kongsikan. Pada waktu yang sama 5.30 insyaAllah. Wallahu alam, terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana bersama dengan Kubak Center. Panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.